tolonglah kami agar terus memandang kepadamu. 天父啊，求你让我们的眼睛能够定睛仰望你。 Jagalah hati kami agar terus berharap kepada Engkau. 主啊，求你保守我们的心，时时向你仰望。 Allah Roh Kudus, kuasailah kami. 圣灵啊，求你这个时候掌管我们， Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. 我们要听你的话语。 Berkata-katalah ya Tuhan kepada setiap kami. 求你这个时候对我们每一个人说话。 Silakan Engkau berfirman, menyatakan pesan-pesan-Mu kepada kami. 主啊，求你亲自把你的心意对我们说话， Sehingga di hari peringatan kenaikan-Mu ke surga, kami boleh sungguh diberkati melalui firman. 但愿今天我们纪念主耶稣你升天的时候，我们都能够明白你要我们听的信息。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita 我们一起翻开我们的圣经， di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 11. 就是在《使徒行传》的第1章第6节到第11节， Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. 《使徒行传》第1章第6节到第11节， Demikianlah firman Tuhan. 神的话语这样告诉我们。 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Allah sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 使徒行传第1章第6节，他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列的国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力。” 并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接上去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在身边，说：“加利利人啊！” 你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。 Saudara-saudara yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， tema kita pada hari ini adalah hati yang bermisi. 今天我们的主题是宣教的心。 Mungkin ada sebagian kita yang bertanya, mengapa kita berbicara tentang misi? 也许有人会问，在这个时刻为什么要讲差传呢？ Apakah cocok di dalam situasi pandemi seperti ini kita berbicara tentang misi? 在这种新冠病毒疫情的时期，我们讲宣教有什么用？ Bukankah yang dibutuhkan adalah tema-tema tentang penguatan iman? 我们需要的主题不是让我们的信心能够更坚固的吗？ Bukankah yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita? 我们需要的神的话语，就是给我们有盼望的话语。 Apakah relevan kita bicara mengenai misi pada saat pandemi ini? 那今天讲到差传，跟我们有什么关系呢？ Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah WhatsApp. 不久以前我接到一个 WhatsApp， Di sana diinformasikan bahwa pada saat ini seluruh atau banyak sekali penduduk bumi ini yang sedang mencari pengharapan. 他们告诉我，就是说现在全世界万国万民，他们要寻求一个盼望。
Banyak penduduk di bumi ini yang mengalami ketakutan, kecemasan. 因为在地球上，我看人民他们在恐慌当中， Banyak yang mengalami ketidakberdayaan. 他们已经无能为力，很无奈， Dan mereka mulai mencari Tuhan. 所以他们就寻求一位真神。 Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan yang dapat menolong mereka. 这个时候，他们觉意到，他们需要一位神来帮助他们。 Mereka sadar tidak dapat lagi mengandalkan apa yang mereka miliki. 这时候，他们领悟到了，他们不能够依靠他们所拥有的， Materi yang ada pada mereka tidak dapat menolong. 他们所拥有的物质救不了他们。 Kekuasaan, kedudukan yang mereka miliki tidak bisa membantu mereka. 他们有身份、有地位，也救不了他们。 Dan kita melihat sekarang di sini, siapakah yang bisa lagi menyombongkan diri? 所以我们现在看，有谁能够救我们自己呢？ Negara-negara yang kuat, negara adidaya pun tidak berdaya menghadapi virus corona ini. 强国、超强的国家，他们都没有办法克服这个新冠病毒的疫情。 Banyak para pengusaha, para pekerja yang pada saat ini mereka sedang stres memikirkan bagaimana melangsungkan kehidupan. 很多商业家、很多老板、很多员工，他们现在也是在彷徨当中，他们如何度日？ Oleh sebab itulah mereka pada akhirnya harus mengakui bahwa mereka adalah manusia yang lemah. 所以他们不得不要承认，他们是非常脆弱的人类。 Sehingga penduduk bumi ini sekarang sedang mencari pengharapan yang sejati. 所以现在我们看全球的人民正在寻求真正的一个盼望。 Dan mereka tahu bahwa pengharapan itu adanya di dalam Tuhan. 这个盼望唯有在主里面。 Saudara-saudara, di dalam website yang saya buka mengenai hal ini, 有一个网站我开有一份的报道， ada survei dari 3 lembaga pelayanan penginjilan terbesar di dunia ini. 世界上有3个很大的一个传福音机构， Dan pada intinya adalah saat ini jutaan orang sedang terbuka tentang iman di dalam menghadapi ketakutan mereka. 那边他们的调查发现，现在数百万人，他们因为这个疫情的关系，他们正在寻求真神。 Sebagian besar daripada masyarakat dunia ini, mereka mengatakan saya orang yang sesungguhnya nggak benar-benar religius. 很多人说，我一向来都不是一个很虔诚、有宗教信仰的人， Tetapi saya tidak tahu harus berpaling kepada siapa lagi kecuali kepada Tuhan. 现在除了寻找神以外，我不晓得我还要寻找任何一个人。 Saudara-saudara, pada saat ini kebanyakan orang dan mungkin kita juga ingin mengalami pemulihan dengan segera. 我们现在包括别人跟我们可能也是一样，希望很快恢复回原状。 Kita ingin hidup kita bebas daripada ketakutan, kecemasan, kita bebas daripada rasa kekhawatiran. 我们希望很快的脱离我们的惧怕、我们的彷徨、我们的犹豫。 Saudara-saudara, hal inilah juga yang mungkin ada di dalam pikiran murid-murid pada saat Yesus. 耶稣的时代，门徒们的心情也是一样的。 Saudara-saudara, pada saat itu mereka sedang mengalami double tekanan. 他们受的是双重的压力。 Mereka adalah bangsa yang ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. 那时候他们是在罗马帝国的镇压之下， Sebagai bangsa jajahan, tentu mereka tidak bebas di dalam bergerak. 他们是一个被侵略的国家，所以他们没有自由， Mereka tidak bebas untuk berekspresi. 他们也没有发言的自由。 Segala sesuatu harus ada di dalam pengawasan orang-orang Romawi. 他们所作所为都在罗马的军兵的监督之下。 Tekanan yang lain adalah oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. 另一种压力呢，就是因为他们对耶稣的信心来的压力。 Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. 犹太人不敢的追杀他们， Bahkan mereka terancam nyawa mereka, jiwa mereka oleh karena iman di dalam Yesus. 为了他们在主耶稣里面的信心的缘故呢，他们的性命是遭逼迫的。
Saudara-saudara, sangatlah wajar jikalau mereka ingin hidup aman, lepas daripada tekanan, merasa tenang di dalam menjalani kehidupan. 所以那时候的以色列人，他们很想有一个很安逸的生活，有一个很自由的生活，有一个很放松的生活。 Oleh karena itu mereka kembali ingat kepada masa kejayaan bangsa Israel. 他们想起以色列在强国的时候， Pada masa Daud bertahta menjadi raja. 当大卫王统领他们的时候， Dan mereka ingin cepat-cepat keadaan itu segera terjadi lagi dalam kehidupan mereka. 他们希望像大卫掌权的那个时代，再一次的展现在他们的生活。 Saudara-saudara, firman yang kita baca pada hari ini terjadi pada saat 40 hari setelah setelah Yesus bangkit. 我们今天读的这段经文，就是耶稣复活的40天里面。 Kalau kita melihat dalam Kisah para 1 ayat 3, di situ dikatakan berulang kali Tuhan Yesus mendatangi murid-murid, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 在第3节告诉我们，耶稣在这个40天之久，多次的向他们门徒显现，对他们宣讲。 Saudara-saudara, hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh bangkit dan Allah yang berkuasa atas kematian. 这个证明给我们看，耶稣实在是复活了，耶稣实在是战胜了死亡。 Oleh sebab itulah iman daripada murid-murid ini kembali bangkit, saudara-saudara. 因此那时候门徒们的信心再一次的奋发起来。 Dan mereka tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang dapat mereka andalkan. 他们明知道耶稣就是他们可以依靠的。 Dan mereka percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias yang telah dijanjikan untuk memulihkan kerajaan Israel itu. 他们就相信耶稣就是那一位弥赛亚，会带领他们复国的那一位。 Itulah sebabnya mereka bertanya kepada Yesus. 因此呢，他们就对耶稣发了这个问题。 Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 主啊，你复兴以色列国就在这个时候吗？ Maukah engkau pada hari ini memulihkan kembali kehidupan kami yang bebas, yang normal, yang tidak lagi terikat, yang tidak lagi tertekan? 神啊，你是不是可以在这个时候就恢复我们回我们原来的状况？我们没有压力，我们没有困住在里面。 Saudara-saudara, tetapi apa reaksi atau jawaban daripada Tuhan Yesus? 我们可以看到耶稣给他们的回答是什么呢？ Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya 耶稣对他们说：“你们不需要知道这个时候跟日期， yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 这父是凭着自己的权柄所定的。” Saudara-saudara, jawaban Tuhan Yesus ini tentu berbeda dengan apa yang mereka harapkan. 耶稣这样回答他们，根本不是他们想要的答案。 Mereka ingin pemulihan itu terjadi sekarang, sesegera mungkin, secepat mungkin. 他们要就在这个时候，上帝恢复他们的国家，马上行动。 Tetapi dengan jawaban ini, saudara-saudara, seakan-akan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan memenuhi permintaanmu itu. 耶稣的回答暗示他们什么呢？就是我根本不会应允你们的祈求。 Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak memenuhi permintaan mereka? 为什么耶稣不应允他们的祈求呢？ Bukankah dia adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan apa saja? 难道他不是那一位可以万事都可以行的吗？ Saudara-saudara, disinilah ada perbedaan pola pikir, pandangan dari murid-murid dan Tuhan Yesus. 这就是门徒们跟耶稣的思想的不同思维。 Saudara-saudara, murid-murid ini memikirkan tentang kerajaan dunia. 门徒们所想的就是在世上的一个国。 Murid-murid ini sedang memikirkan seperti pencobaan iblis terhadap Yesus, yaitu kerajaan dunia yang penuh dengan kemewahannya. 他们就知道，好像耶稣受试探的时候，魔鬼所讲的这个世界的荣华富贵。 Sedangkan yang ada di dalam pikiran Yesus adalah kerajaan Allah. 可是耶稣的思维里面的国，就是天国，就是神的国。 Bukankah telah berulang-ulang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah?
我们看耶稣多次的提醒他们，常常讲述有关天国的故事。 Tetapi fokus daripada pikiran murid-murid ini ada pada kerajaan dunia ini. 可是呢，门徒抓到的就是世上的国。 Saudara-saudara, bukannya Tuhan Yesus tidak tahu apa yang mereka butuhkan. 不是说耶稣不知道他们到底要的是什么， Tetapi Tuhan Yesus lebih tahu apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. 可是耶稣知道的是他们需要的是什么， Yaitu kerajaan yang tidak dapat binasa. 就是一个永不朽坏的一个国， Yaitu kerajaan yang kekal abadi. 是一个永恒的国度。 Dan Tuhan ingin mereka ini hidup sebagai duta kerajaan Allah itu. 然后耶稣要差派他们成为天国的大使。 Bukan saja mereka hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, tetapi Tuhan juga ingin agar mereka mewartakan kerajaan Allah itu bagi dunia. 他们除了成为天国的子民以外，神要他们出去传讲天国，成为天国的使者。 Tuhan ingin mereka tetap hidup di dalam situasi yang sedemikian rupa ini. 所以主耶稣要他们仍然活在现在的情况。 Tuhan ingin mereka bertahan untuk sebuah misi yang sangat mulia. 为了这个很难的一个使命，他们要受得住， Yaitu melanjutkan karya keselamatan Allah bagi seluruh isi dunia ini. 就是神为普世的救赎功劳要传承下去。 Oleh sebab itu maka Tuhan Yesus mengatakan, 所以主耶稣这样说： dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 你们就要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau akan menjadi saksiku. 耶稣说：“做我的见证。 Engkau akan mewartakan bagaimana kerajaan Allah itu. ”你就要把你知道的天国传讲出来。 Saudara, kata saksi yang dipakai pada kata ini 在这里所讲的见证， adalah suatu istilah yang biasa digunakan di dalam pengadilan. 就是在法庭上常常用的见证。 Di mana seseorang di hadapan hakim dan di hadapan banyak orang mengatakan dengan jujur apa yang ia alami, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. 这个见证人他在法官前面，在大众前面，他要诚实的说他所看到的事情事实是怎样，他所听到的事实是怎样。 Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi murid-murid itu. 这就是神要他的门徒去做的一件事。 Sebagai warga kerajaan Allah itu. 你成为天国的子民， Mereka mewartakan bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. 他们要传讲主耶稣在他们身上已经成就的大事。 Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka. 主耶稣如何已经拯救了他们？ Bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka sedemikian rupa. 主耶稣如何已经看顾保守他们？ Saudara-saudara, banyak orang berkata untuk bersaksi itu merupakan satu hal yang sulit. 很多人认为要做见证是一件很困难的事， Tetapi dari perkataan Yesus ini sesungguhnya bersaksi itu tidak membutuhkan keterampilan yang khusus. 所以如果耶稣说做见证，这个意思不需要有任何专长。 Untuk bersaksi seseorang tidak perlu mengikuti seminar, tidak perlu mengikuti sekolah khusus untuk bersaksi. 你要做见证的话，不需要去参加演习班，也不要去上课。 Untuk bersaksi tidak perlu kita memikirkan metode apa ya saya harus bersaksi. 我们要做见证，我们也不需要去想要用什么方法做见证。 Yang diperlukan di sini adalah kemauan. 这里是你要有一个立志， Kemauan untuk menceritakan kembali apa yang dialami bersama dengan Tuhan. 有一个心愿，你所经历的，你愿意讲出来。 Saudara-saudara, semua orang bisa. 每一个人都能够做到， Bapak dan Ibu juga bisa. 你我也能够做到。 Dan inilah kehendak Tuhan bagi kita. 这个神在我们身上的旨意。 Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai hati yang bermisi, 所以我们今天讲的主题是宣教的心。 maka hal yang pertama yang paling penting adalah bagaimana fokus pikiran kita, fokus hidup kita adalah kepada kerajaan Allah itu. 那这个心呢，最重要的就是要专注在天国的事上。
Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi agen-agen, utusan dari kerajaan Allah. 上帝要我们成为天国的大使，成为天国的代表。 Saudara, apapun waktunya, apapun kondisinya, seperti saat ini misalnya saudara-saudara, Tuhan ingin kita memberitakan kerajaan Allah itu. 在何时何地，在无论何环境，比如说现在我们遭遇的环境之下，我们要仍然传讲基督。 Bukankah sekarang sedang masa terbuka iman orang-orang yang mencari Tuhan? 我们看到现在他每一个人的心已经向主敞开，他们愿意聆听福音。 Mereka sudah melihat bahwa kerajaan dunia ini tidak dapat mereka andalkan. 他们看到了世界各国都靠不住了。 Negara superpower sekalipun tidak bisa menolong dan bahkan menolong dirinya sendiri. 甚至超强的国家也救不了自己的国家。 Mereka membutuhkan kerajaan Allah. 每一个人需要神的国。 Saudara-saudara, siap atau tidak siap waktunya? 我们要学， Mari kita belajar untuk bersaksi, menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. 在我们生命中所经历到的，我们要去做见证，讲出来。 Saudara, ada seorang kawan kami 我 yang 们有一 bernama 位朋 Nay. 友叫奈， Kira-kira 19 tahun yang lalu dia divonis oleh dokter menderita tumor otak, kanker 19 otak. 年前，医生判断他已经患上脑癌， Dan dokter mengatakan bahwa hidupnya itu paling lama 7 tahun atau tahun 2008 dia sudah mati. 医生说这个脑癌能够收入他的性命，他最长能够活到7年，意思说2008年他就没命了。 Saudara-saudara, si Nay ini menderita sekali dalam sakit penyakitnya. 奈在这个病痛当中是非常受折腾的， Kadang-kadang dia harus memukul kepalanya supaya menahan sakit dan begitulah hebat. 因为痛得不得了，他有时候就是要敲打自己的头。 Dan kalau dia sedang menahan sakit begitu kaku seperti batang pohon yang kaku begitu saking sakitnya tahan sakitnya. 他在忍痛的时候，他整个身体都僵硬起来，因为真的受不住那个疼痛。 Saudara-saudara, seorang kawan yang lain menceritakan kepada kami apa yang terjadi pada dirinya. 他的另外一个朋友呢，告诉我们，当时如果他这个病发的时候是怎样的情况。 Suatu hari dia pingsan karena tidak tahan lagi menahan sakit. 有一次他痛到昏倒了，因为他受不住了。 Kemudian setelah beberapa waktu, setelah sempat dirawat, dikasih minum dan sebagainya, saudara-saudara, kemudian dia pulih, dia kembali siuman. 过了不久，他就醒过来。 Saudara-saudara, ketika dia kembali siuman, dia cepat-cepat berdiri dan dia mengatakan, saya mau pergi. 然后一醒过来，他就马上站起来说：“我要出去。” Saudara, orang-orang di sekitarnya bingung, kamu baru sakit, kamu baru pingsan, kamu mau pergi kemana? 然后周遭的人就说：“你刚刚昏倒，你刚刚醒过来，你要去哪里？” Saudara-saudara, dia mengatakan, saya ada janji untuk memberitakan Injil. 他说：“我已经有约要向某个人传讲福音。” Ada seorang teman saya sedang menunggu saya untuk mendengar Injil. 有一位朋友在等我，他要听我跟他传讲信息，传讲福 Saudara-saudara, 音 ini。sungguh terjadi, kemudian dia pergi untuk memberitakan Injil. 真的，那时候就马上出去传福音了。 Saudara-saudara, kemudian teman-teman satu kampus mengatakan kamu pulang saja bersama-sama dengan orang tuamu. 然后他在校园的朋友们对他说：“那你就回你的老家，跟你的父母在一起，在那边养病好 Tetapi dia 了。 tetap bertahan dan dia tidak mau pulang. ”他还是坚持在学校，在大学，他不要回家。 Dia mengatakan banyak teman-temanku di sini yang membutuhkan Injil. 他说，在这个大学里面有很多的朋友，他们需要福音。 Saudara-saudara, fokus pikiran daripada Nay ini bukanlah kerajaan dunia. 这个奈他思想所想的不是世上的国， Tetapi yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya adalah kerajaan Allah. 存在他的心里的
是神的国，是天国。 Dan saat ini dia sedang melayani di sekolah kita di Sanggoledo. 奈姐妹，这个时候是在我们上高雷多的一位老师， Dia mau meninggalkan kota besar, dia masuk ke daerah hanya demi untuk mewartakan kerajaan Allah. 他撇下了都市的生活，他到一个比较小的地方，在那边要传讲神的国。 Saudara-saudara, berbicara mengenai hati yang bermisi. 我们讲有关宣教的心， Maka hal yang kedua, hati kita harus fokus kepada Roh Kudus. 第二点呢，我们的心需要专注在圣灵上。 Implikasi daripada jawaban Yesus di dalam ayat yang ke-8. 第8节耶稣的回答告诉我们， Maaf, ayat yang ke-7. 第7节耶稣的回答， Bahwa murid-murid itu akan tetap mengalami kehidupan yang sama, menghadapi tekanan yang sama. 就是说你们一定会遭受到像现在的压迫， Mereka tetap hidup sebagai bangsa yang terjajah. 一定有那个罗马帝国在统治管辖他 Mereka 们。 tetap akan menghadapi penganiayaan oleh karena iman. 为了他们的信心缘故，他们会遭受迫害。 Saudara-saudara, apakah dalam situasi ini mereka dapat bertahan? 他们在这种情况，他们还能够笑得出来吗？ Apalagi ketika mereka mengatakan kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, apakah engkau memulihkan keadaan kami? 所以那时候他们问耶稣啊，你要复兴我们吗？ Dan Tuhan Yesus seolah-olah tidak memenuhi permintaan mereka. 耶稣已经暗示他们不会应允他们的祈求。 Sekarang mereka harus menghadapi tantangan yang besar oleh karena iman mereka kepada Yesus. 现在他们还要再加重的一个压力呢，就是因为他们对耶稣有信心。 Apakah mereka bisa tetap setia mengikuti Yesus? 这个时候，他们是不是仍然忠心耿耿的跟随耶稣呢？ Apakah mereka tetap setia untuk menyaksikan kerajaan Allah, menyaksikan Yesus itu bagi dunia? 他们是不是能够向世界做见证有关耶稣的事呢？ Saudara-saudara, jawabannya tentu tidak. 当然，他们那时候是做不到。 Jikalau mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. 如果他们靠自己的能力，他们绝对做不到。 Dan Tuhan tahu mengenai hal itu. 神也知道他们做不到， Oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka. 所以主耶稣就告诉他们。 Tetapi, 但是 ini hal yang sangat penting, tetapi 这句“但”很重要。 engkau menghadapi berbagai macam tekanan itu dan engkau tetap menghadapinya. 你碰到那么多的重重压力，你还是会面对。 Tetapi 可是，但是 kamu akan menerima kuasa. 你必得着能力， Engkau akan menerima kuasa. 你必得着能力。 Saudara, kata kuasa ini dalam bahasa Yunani digunakan kata dunamos. 这个能力呢，在希腊文就叫做dunamos， yang diterjemahkan sebagai kuasa, kekuatan, tenaga, mujizat, perbuatan yang ajaib. 就是一个动力、一个原力、一个奇迹、一个神迹的事情。 Dan dari kata ini kemudian muncul kata dinamo, saudara. 所以就演变成了一个叫做 dynamos， Yaitu suatu alat yang menjadi sumber tenaga, sumber penggerak, sumber energi. dynamos 就是发电机，能够发动、产生电力、产生能量的一个 Oh, 发电机。 saudara-saudara, murid-muridnya akan mendapatkan tenaga yang luar biasa itu. 所以他们就会得到这个超凡的能力， Mereka akan mendapatkan oknum penggerak di dalam kehidupan mereka. 他们得到一个在里面发动的能力， Yang membangkitkan keberanian bagi mereka. 发动他们能够壮胆。 Bagaimana mereka mendapatkan kuasa ini, saudara? 他们怎么能够领受到这个能力呢？ Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 耶稣告诉他们，如果圣灵降临在你们的身上， kamu akan menerima kuasa. Kalau Amen. Roh Kudus turun ke atas kamu. 圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。 Saudara-saudara, kuasa ini bukan berasal dari diri mereka, 这个能力不是从他们里面发出来的， tetapi dari Allah sendiri.
是神赐给他们的， dari pribadi ketiga Allah Tritunggal. 就是我们在三位一体的真神的第三位格赐给他们 Dan Roh 的， Kudus inilah yang dijanjikan oleh Yesus sebelum ia disalibkan. 就是耶稣还没有上十字架被钉死的时候，已经应许他们有圣灵保惠师给他 Pada 们。 Yohanes 14 ayat 16 di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan minta, firman Tuhan mengatakan ia akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain yang akan menyertai dan diam dalam diri orang percaya. 在约翰福音的14章16节里面说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。” Roh Kudus inilah yang memampukan mereka untuk bertahan dalam iman. 就是这位圣灵，这位保惠师，能够托住他们的信心，仍然坚固。 Sekalipun situasi dan kondisi menekan hidup mereka. 虽然周遭的环境非常的压迫他们， Meskipun mereka menghadapi situasi yang tidak normal, situasi yang tidak stabil. 虽然他们面对的是不正常的环境，是不稳定的环境， Situasi yang mengkhawatirkan. 让他们常常操心的环境。 Yang dialami kebanyakan penduduk bumi saat ini. 我们这个时候，全球人类也是一样的心情， Mereka menghadapi hal yang sama, saudara-saudara. 他们也一样面对这种的心情。 Dan mereka juga menghadapi situasi penganiayaan oleh karena iman. 他们也一样的遭受到为了信心的缘故得到逼迫， Tetapi mereka kuat karena ada Roh Kudus. 可是他们里面有圣灵， Bahkan mereka bersedia mati karena ada kuasa Allah yang bersama-sama dengan mereka, yang memampukan mereka, menguatkan iman mereka. 他们愿意赔上他们的性命，因为他们做神的工作，有神的能力与他们同在，有神与他们同在。 Saudara-saudara, mungkin pada saat ini engkau sedang putus asa. 也许这个时候你在失望当中， Engkau sudah merasa tidak berdaya. 你觉得你很无助了， Engkau merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menolongku. 你觉得没有人能够救得了你。 Ingatlah saudara-saudara, ada Roh Kudus dalam hidupmu. 你要记住，你的生命里面有圣灵与你同在。 Mari kita berdoa kepada Roh Kudus itu 我们向圣灵祈求， untuk menolong kita di dalam masa pandemi ini. 在这个新冠病毒的疫情的时候，圣灵会来帮助我们， Dan untuk menolong kita untuk bersaksi di dalam masa-masa di mana orang membutuhkan Yesus. 帮助我们在这个疫情他们需要主耶稣的时候，我们来找他们，给他们做见证。 Hati yang berbisi adalah hati yang fokus kepada Roh Kudus. 宣教的心就是要把我们的心归向专注于圣灵。 Yang ketiga, hati yang bermisi adalah hati yang fokus pada kedatangan Tuhan. 我们第三个宣教的心，就是要把我们的心专注在主耶稣的再来， Di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, 在主耶稣的升天节的时候， ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada murid-murid. 他就给门徒们有一个盼望， Dan ini dinyatakan oleh para malaikat kepada mereka. 就是天使们对门徒所说的。 Pada ayat 11 di situ dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. 天使对他们说：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” Saudara-saudara, mereka melihat Yesus naik ke surga dengan kemuliaan. 他们看到耶稣升天的时候是何等的荣耀， Dan malaikat mengatakan di dalam kemuliaan itu Tuhan Yesus akan datang kembali. 天使就对门徒说：“你看这个荣耀，耶稣他再来的时候，就是一样的荣耀再来。” Dan di Alkitab menyatakan kepada kita 所以圣经告诉我们， bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu bukan sebagai bayi yang kecil lagi yang lahir di palungan. 耶稣他的再来呢，他第二次再来的时候，他不像小婴孩，生在马槽里， Tetapi dia datang sebagai raja yang penuh dengan kemuliaan. 他来的时候，他是满有荣耀的一位君王。
Dia datang di dalam kerajaan Allah yang sempurna, yang digenapkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. 他带来的就是跟神的国一起带来，让每一个信主的人得到神国的荣耀。 Pada saat inilah maka semua orang percaya tidak lagi mengalami ketertekanan di dalam kehidupan mereka. 他来的时候呢，所有信耶稣的人，他不会在压力之下了。 Semua orang yang percaya akan hidup di dalam kebahagiaan yang kekal. 信主的人会跟他永远在主的快乐、喜乐当中。 Semua orang yang percaya akan hidup di dalam kemuliaan kerajaan Allah yang sempurna. 所以那时候，所有信主人，他们就会在天国的荣耀里跟主耶稣在一起。 Dan inilah yang akan dialami oleh murid-murid Yesus dan juga kita pada saat ini, 这 saudara. 就是门徒们，他们一定会享受到，我们也一样会享受到。 Suatu hari nanti kita akan mengalami kemuliaan Allah. 总有一天，我们就在神的荣耀里。 Mungkin kita mengatakan kapan kemuliaan itu datang? 我们会问，什么时候这个荣耀才来呢？ Kapan Yesus datang untuk kedua kalinya? 就是耶稣第二次再来的时候。 Saudara-saudara, bagi saya secara pribadi, 对我个人的理解来说， ketika Tuhan Yesus datang menjemput saya pulang ke rumah Bapa, 当耶稣他来到人间，把我接回父家的时候， secara pribadi saya sedang mengalami kedatangan yang kedua. 那我个人那时候就已经感受到主耶稣的再来。 Tetapi ini baru merupakan hal pengalaman pribadi-pribadi, saudara-saudara. 这个是我个人还有很多个人的经历。 Tetapi pada akhir zaman nanti, Tuhan Yesus datang di dalam kemuliaan untuk semua orang yang ada di dalam bumi ini. 总有一天，在末日的那一天，耶稣来的时候，他是迎接所有世上信靠他的人。 Dan mereka yang percaya kepada Allah 所以 akan 每个 mengalami 相信主的 kemuliaan 人 itu, saudara-saudara. 就会享受到这个荣耀。 Inilah yang membuat murid-murid itu kembali bangkit di dalam semangat mereka mengabarkan Injil. 所以门徒他们就再一次的振作起来，再一次的复兴起来。 Karena mereka tahu penderitaan yang mereka alami sekarang ini adalah penderitaan yang sementara, yang sebentar saja. 因为他们知道，他们这时候在自战自清的苦楚， Dan akan datang kemuliaan Allah yang sempurna itu dalam kehidupan mereka. 就是在他们的生命上，有一天会成就极重无比的永远的荣耀。 Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 这就是使徒保罗所说的。 Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini 因为我知道，在这个世上的苦难， tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 若比起将来显于我们的荣耀，就不足介意了。 Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, 在哥林多后书的4章17节， Rasul Paulus kembali mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini 保罗说，我们在自战自清的苦楚， mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. 要为我们成就极重无比永远的荣耀， Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 远超过我们的苦楚。 Saudara-saudara, apakah kita mengalami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus? 我们是不是经历到像保罗一样的种种苦楚呢？ Saudara, kalau kita melihat Alkitab, apa yang kita alami, apa yang saudara alami saat ini, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. 如果你看你现在所遭遇的一切，你跟圣经对照一下，你看看保罗所遭遇的一切苦楚，我们的苦楚算不得什么。 Tetapi Rasul Paulus mengatakan ini penderitaan yang ringan. 可是保罗说，他的苦楚是直战直清的。 Penderitaan ini tidak ada bandingnya dengan kemuliaan kelak yang aku terima daripada Tuhan. 这个是不能比以后永远的荣耀。 Saudara-saudara, mungkin pada saat ini kondisimu tidak berubah. 也许你现在情况没有变化， Mungkin hari-hari ke depan hidupmu akan semakin susah oleh karena pandemi ini. 也许为了这个疫情的缘故，你将来的日子会越过越苦。 Dan mungkin ketika engkau mengabarkan Injil Tuhan, 也许你要去传扬福音，
banyak orang yang akan menolakmu. 有很多人拒绝你， Engkau dijauhi oleh mereka. 很多人远离你， Engkau akan dimusuhi oleh mereka. 很多人敌对你， Dan engkau akan mengalami penderitaan itu. 你也会受逼害。 Saudara-saudara, ingatlah pengharapan di depan sana. 所以你要想到你将来的那个盼望， Bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali. 耶稣再来， Oh, Yesus akan datang untuk menjemput kita, saudara-saudara. 他再来是来迎接你，迎 Dan 接 kita akan 我， mengalami kemuliaan yang sempurna itu. 我们就在他的完美的荣耀里面， Saudara-saudara, di dalam pengharapan yang seperti ini, 在这种的盼望之下， maka banyak orang yang mau berkorban, mau mati demi Injil kerajaan Allah itu. 有很多人为了天国的福音好消息，愿意牺牲自己的性命。 Sebagaimana yang dialami oleh seorang misionaris Amerika yang bernama Adoniram Judson. 就像这个美国的第一位宣教师叫做亚多杰森， Saudara, dia adalah orang pertama Amerika yang menjawab panggilan Tuhan sebagai misionaris. 他是美国第一位回应神的呼召，献身为宣教师。 Dia memenuhi panggilan Tuhan untuk ke Burma atau negara Myanmar saat ini. 他应允神的呼召，他去缅甸为主传扬福音。 Judson ini dilahirkan dalam keluarga Kristen. 杰森他是生在一个基督徒家庭， Tetapi pada masa muda dia bergaul dengan seorang kawan dekatnya. Kemudian kawan ini mengajarkan tentang paham deisme. 然后他在年轻的时候呢，他就结交了一位朋友。这个朋友他有一种神论， Ini suatu pengajaran yang mengajarkan bahwa Allah itu tidak aktif dalam menopang ciptaannya. 他的教导是这个神是被动的，他不会主动托住我们，托住万有的。 Saudara-saudara, hal ini membuat iman daripada Judson ini goyah. 造成杰森他的信心就开始动摇了， Kemudian dia menolak Alkitab dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. 他就不再相信圣经，也不再相信主耶稣， Kemudian dia meninggalkan Tuhan, hidup di dalam dosa. 他就远离了神，活在罪恶当中。 Sampai suatu ketika ada teman yang meninggal dunia. 直到有一次，他的一位朋友死去了， Kemudian dia kembali merenungkan tentang arti kehidupan. 他就在那边去默想人生， Dan hal ini membawanya kepada pertobatan yang kedua. 所以带给他第二次的悔改。 Kemudian pada bulan Juli tahun 1813, 在1813年的7月份， dia bersama istrinya Ann dan beserta dengan anak-anaknya pergi ke Burma. 他带着岸，就是他的妻子，还有他的孩子们一起前往缅甸。 Akan tetapi di dalam perjalanannya 3 anaknya meninggal. 他们往缅甸的路途中，他的3个孩子 Kemudian 牺牲了。 dia harus tinggal dalam satu negara yang sangat diskriminatif, yang sangat terpencil dan tertutup. 然后他来的这个国家呢，是非常排斥他们、非常封建的。 Di mana negara itu sering kali terjadi peperangan dan pemberontakan. 这个是小国家，不过在那边常常有战乱的事。 William Carey pernah menasehatkan kepada Judson, engkau jangan pergi ke sana. William Carey 曾经劝勉他，你不要去这个国家。 Tetapi dia tetap teguh untuk memberitakan berita Injil Tuhan. 可是他已经立下心志，委身要往那个国家传福 Dan 音。 benar saudara-saudara mengalami banyak sekali kesusahan dan penderitaan. 果真的，他在那边遭受到种种的苦楚， Dia mengalami penganiayaan, dia mengalami penolakan, saudara. 他被迫害，他被拒绝， Dia dicurigai sebagai mata-mata dan selama 17 bulan dia harus mendekam di dalam penjara dengan siksaan yang teramat berat. 他们怀疑他是内奸，然后就把他关在监牢里面，给他在那边受到种种的虐待。 Tak lama setelah dia keluar dari penjara, istrinya meninggal. 然后直到他出监牢的时候，他的太太已经Tidak 丧 lama 命了。 kemudian juga anaknya meninggal lagi, 不 saudara-saudara. 久是他的孩子死了。 Kemudian saudara-saudara, dia berada dalam situasi iman yang sangat rendah.
所以他那时候信心是非常的消沉， Dia begitu depresi yang luar biasa. 他是非常的忧郁。 Dia berpikir mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. 他想，神为什么许可这个事情临到他呢？ Saudara-saudara, tetapi kemudian dia bangkit kembali. 后来他振作起来， Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah. 他又娶了一位叫撒拉的女子。 Tetapi tidak lama kemudian Sarah pun meninggal dunia. 可是过了不久，撒拉也死了。 Kemudian juga anak dari hasil pernikahan dengan Sarah meninggal dunia. 然后他跟撒拉生的孩子也死了。 Saudara-saudara, Judson mengalami penderitaan demi penderitaan. 杰生他一关又一关，但是过不了他的难关。 Dan dia sendiri mengalami penyakit yang sangat kronis. 他也患了一种的急性病。 Saudara-saudara, apakah dia meninggalkan Tuhan? Apakah dia meninggalkan Tuhan? 是不是他那时候就放弃了上帝呢？ Apakah dia berhenti mengabarkan Injil? 是不是他就停止不要再传福音呢？ Tidak. 没有， Karena Judson ini sudah tahu ada kemuliaan yang akan datang yang ia alami itu. 他知道终有一天那个荣耀完美的荣耀他会享受的。 Saudara-saudara, kemuliaan itu akan kita alami. 同样的，弟兄姐妹们，我们也会享受那个完美的荣耀。 Saudara dan saya akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal itu, saudara. 在那个永恒的国度里面，你我就可以享受到那个完美的荣耀。 Oleh karena itu ketika engkau menderita saat ini, 因此，如果这个时候你有暂时的苦楚， engkau pandang kemuliaan yang akan datang itu. 你定睛仰望那个荣耀。 Hati yang bermisi adalah hati yang fokus pada kedatangan Kristus. 宣教的心，就是要把你的心专注在主耶稣的再来， Dia pasti datang, saudara-saudara. 他一定来的。 Dan dengan kepastian yang sama kita mengalami kemuliaan itu. 我们很肯定的，我们也能够跟他一起享受那个荣耀。 Biarlah dalam kehidupan kita dalam dunia ini, 我们现在活在世上， kalau kita mati berarti kita mati bagi Kristus. 我们如果死了，我们是为基督而死； Kalaupun kita hidup, kita pun hidup bagi Kristus. 如果我们还存留活着，我们是为基督而活。 Saudara-saudara, mari kita wartakan kerajaan Allah itu kepada orang-orang yang membutuhkan Allah saat ini. 那我们活着的时候，我们就要把神的福音好消息传给每个需要的人。 Mari kita minta Roh Kudus Tuhan memenuhi dan menguasai hidup kita ini. 我们求圣灵充满我们，掌管我们的一生。 Dan marilah kita memandang kepada pengharapan kemuliaan pada saat kedatangan Yesus. 我们定睛仰望，我们的盼望就是主耶稣来迎接我们的那一天。 Saudara-saudara, kita dipanggil untuk mewartakan Injil Tuhan. 各位弟兄姐妹，神呼召我们去做传福音的工作。 Kita bisa mewartakan kabar Injil kerajaan Allah itu secara pribadi. 我们可以用个人的见证把福音传讲出来。 Kita mewartakan berita kerajaan Allah itu kepada teman kita, kepada keluarga kita sendiri, kepada tetangga kita, kepada atasan atau bawahan kita di kantor. 我们可以从内圈，从我们的家人开始跟他们传讲，我们可以传到我们的朋友、我们的邻居、我们的周遭的人、我们的上司、我们的下属、我们的社会人士。 Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil. 神要我们的是去传福音。 Akan tetapi juga Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama di dalam institusi gereja itu untuk melakukan pekerjaan pekabaran Injil ini, saudara. 同样的呢，神要我们在我们的信仰的团体里面，就是在教会里面，我们跟众弟兄姐妹是同心，一起出发为主做工作。 Ketika kita bersama-sama dalam institusi gereja, maka kita mengabarkan Injil kepada lintas budaya, lintas bahasa, lintas suku, lintas bangsa. 我们如果跟教会的人我们一起做的时候呢，我们就可以做更大的工作，我们可以做跨文化的工作、跨国界的工作、跨语言的工作、跨种族的工作。 Dan untuk itu maka Komisi Misi saudara-saudara hadir sebagai fasilitator. 所以我们教会有一个差传部，它是成为我们的动员， Komisi Misi hadir sebagai koordinator. 它也是我们的统筹。
Sebetulnya ini adalah pekerjaan kita semua, ini panggilan kita semua, panggilan untuk Bapak, Ibu, dan saya. 其实这个工作是我们每一个人要做的，神呼召我们每一个人要参与的。 Kita bersyukur bahwa gereja kita mendengar panggilan Tuhan untuk mengabarkan Injil. 我们感谢神，我们的教会回应了神的呼召，要我们去做传扬福音的工作。 Saudara-saudara, saya men-sharingkan sebentar mengenai pelayanan misi di gereja kita. 今天我就要分享给大家我们差传事工所做的。 Pada saat ini pelayanan misi kita menaungi 20 pos pelayanan jemaat persiapan dan jemaat penuh. 我们教会属下有20间的布道所，还有一个预备教会。 Ada 9 sekolah TK dan PAUD yang kita naungi di dalam komisi misi. 我们在差传组属下呢，我们已经设立了9个幼稚园、幼幼班。 Kita melakukan pekerjaan ini didukung dengan 40 orang hamba Tuhan. 我们知道有那么多的工作，我们需要40个神的仆人，跟我们一起同 Dan 工。 kita bersyukur bahwa negara lain juga memikirkan pekerjaan misi ini, maka mengutus 4 orang misionaris. 我们看到国外的人也支持我们的差传工作，差派了4位宣教师来支持我们。 Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang datang, yang sudah kita layani ini. 我们感谢神带领了很多的灵魂来到我们的布道所。 Pada saat ini ada 2.250 sampai 2.500 orang yang datang setiap minggu, baik itu kebaktian sekolah minggu, remaja, pemuda maupun kebaktian umum. 我们的统计人数差不多有2000多人，每一个礼拜来参加我们属下的学校跟教会布道所。 Komisi misi juga kepanjangan tangan daripada kita untuk melayani, membina jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. 差传组是我们教会的的元首，来帮助我们做福音的工作。 Dan juga kita membina, meningkatkan kualitas daripada hamba-hamba Tuhan kita. 我们也是在做培训的工作，让我们的神仆有提高他的福音工作。 Saudara-saudara, saya memperlihatkan sedikit beberapa slide foto mengenai pelayanan misi kita. 我把几个我们差传组所做的工作展现给大家 Kita 看。 bersyukur saudara-saudara, setiap tahun rata-rata 100 sampai 120 orang yang dibaptis dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. 我们感谢主，每一年差不多有100到120个人领受圣洗礼。 Dan saudara-saudara, kita juga bersyukur jikalau kita boleh melayani masyarakat melalui TK, melalui PAUD. 我们也感谢主，我们为民间设立了学校， Yang menjadi jembatan bagi kita untuk masuk ke dalam masyarakat. 就是从学校我们就可以接触到社会人士。 Saudara-saudara, ini TK PAUD kita, baik itu di Semukau, Sungai Kakap, kemudian yang ada di Kopisan, di Ceria Prima. 我们看到有很多刚才放在荧幕上的，是在Sungai Kakap、在Semukau、在Ceria Prima 的幼稚园。 Dan saudara-saudara, kita pun bermitra dan banyak teman-teman kita dari Malaysia, dari Singapura mendukung pelayanan kita. Taiwan juga. 我们也感谢主，我们看到国外有很多宣教师支持我们，有从新加坡来，有从马来西亚来，甚至有从台湾来的。 Ini salah satu foto ketika mereka datang mengunjungi kita di Singkawang. 这个宣教师他们再一次的回来探望我们，他们到山口洋的一个照片。 Dan saudara-saudara, melalui pelayanan anak kita menjangkau masyarakat. 我们就从儿童的工作开始接触到社会人士。 Kita lihat di sini banyak anak-anak yang datang kepada Tuhan. 我们看到照片里面有很多孩子来 Dan 来 juga 见 kita 主。 membuat KKR, saudara-saudara. 我们举行了很多的布道会， Kita membuat pembinaan-pembinaan jemaat. 我们也是在做培训会友的工作。 Dan juga kita mengajak jemaat untuk ikut dalam mission trip. 我们也是带动我们的会友一起做短宣的工作。 Saudara-saudara, kemudian kita juga mengkoordinasi pelayanan kita, baik itu pembinaan maupun raker misi. 我们也是有一个差传的研讨会，我们有一个辅导会， Saudara-saudara, pelayanan misi adalah pelayanan kita semua, saudara-saudara. 所以我们看到差传组所做的工作是我们每一个人应该做的工作， Ini pelayanan kita. 这个也是侍奉。 Saudara-saudara,
mungkin saat ini saudara belum terlibat di dalam pelayanan apapun untuk pekerjaan Allah, untuk mengabarkan kerajaan Allah melalui gereja kita. 也许你到目前为止还没有加入教会传福音的任何一个事项， Saudara-saudara bisa menjadi laskar doa. 你能够加入我们的代祷勇士。 Saudara-saudara, hal yang paling penting dalam pekerjaan ini adalah ketika kita berdoa, mohon kuasa dan pertolongan Roh Kudus. 我们在这个工作最需要的就是有人在代祷，求圣灵托住，求圣灵引领。 Saudara-saudara bisa ikut ambil bagian, ikut kita bersama-sama untuk mission trip. 你也可以参加我们的短宣队到布道所去探望。 Dan saudara-saudara juga bisa untuk terlibat di dalam kepengurusan atau kepanitiaan. 你也能够参加我们所组织的筹备委员会， Dan saudara-saudara bisa untuk membantu pembiayaan atau dana yang diperlukan oleh misi. 所以你也能够在我们所需要的经费上支持。 Dan pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya mengajak bahwa kita untuk melanjutkan janji iman kita yang pernah kita janjikan tahun yang lalu. 所以你如果以前有信心奉献的，今年请你继续。 Tahun ini kita tidak mengadakan minggu misi secara khusus. 我们今年没有推动信心奉献， Tetapi saudara-saudara bisa untuk melanjutkan janji iman yang pernah saudara nyatakan di hadapan Tuhan. 你去年曾经立下的心志，你在神的感动之下，你可以继续的 Dan 做信心 saudara-saudara 奉 bisa 献。 menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. 我们看在荧幕上有这个电话号码，你可以联络。 Biarlah segala kemuliaan dan hormat kita meninggikan nama Tuhan Yesus. 让一切的荣耀尊贵都归给我们天上的父。 Biarlah melalui pelayanan ini banyak jiwa-jiwa bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 但愿更多的人来到主的面前屈膝跪拜，就是接受主耶稣，接受他的救恩。 Satu orang bertobat, di sorga ribuan malaikat bersorak-sorai. 因为在地上如果有一个人悔改，在天上万军的天使们都在那边欢呼歌唱。 Dan Tuhan mau kita ambil bagian dalam pekerjaan ini. 神邀你，邀我加入这个施工。 Di dalam PI kita secara pribadi. 我们用个人的布道工作， Dan dalam pelayanan misi bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. 我们跟教会的团体、跟众弟兄姐妹一起做财 Kiranya 传 Tuhan 工作。 memberkati kita. 愿上帝赐福我们每一个人。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami sungguh bersyukur firman yang sudah kami dengar. 天父啊，我们已经听到你的声音，你的话语，我们非常的感谢你。 Biarlah pengharapan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. 但愿我们的盼望在于我们的主。 Berikanlah kami kemampuan, kuasa-Mu untuk kami melanjutkan kehidupan kami. 主啊，求你给我们力量，你充满我们来为你工作， Tolonglah agar kami juga tetap fokus pada kerajaan Allah. 好让我们的眼睛、我们的心专注在神国。 Sehingga ketika Engkau datang menjemput kami, 当你来迎接我们的时候， Engkau akan mengatakan kepada kami, 你会对我们说 Engkau hamba yang baik dan setia. 你是我又忠心又良善的仆人， Ikutlah bersama-sama kebahagiaan Tuhan-Mu. 可以进来享受你主人的福乐。 Tuhan, kami menantikan saat itu. 主，我们期待你对我们这样的呼召。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。